Masuk malam ini tajuknya ialah taqwa. Tajuk kita malam ini ialah taqwa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi, alaika bittaqwallah. Katanya Nabi, kamu ni manusia wajib usaha sungguh-sungguh takwa, yakni takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah. Rupa-rupanya panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Sedar tak sedar, bulan puasa pun habis. Bulan Syawal pun dah juga habis. Sekarang kita masuk dah bulannya Zulqa'edah. Iaitulah salah satu bulan haji. Ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ni bulan-bulannya sudah kita maklum, yakni bermula Syawal tu. Kemudian Zulqa'edah sekarang. Kemudian 10 hari awal dalam bulan Zulhijjah. Inilah bulan-bulannya haji ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita dan Allah ampun kesalahan kita yang banyak tu. Jadi minggu ni nak menyambung pengajian kita tu. Iaitulah zikrullah kita dah tamat. Doa pun kita dah habis. Masuk malam ini tajuknya ialah taqwa. Tajuk kita malam ini ialah taqwa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi, alaika bittaqwallah. Katanya Nabi, kamu ni manusia wajib usaha sungguh-sungguh takwa, yakni takut kepada Allah. Sebab apa? Fa innahu juma'u kulli khair. Kerana takwa inilah punca datang semua kebaikan dan dikira baik segala amalan. Cuba dengar tu. Maknanya satu amal kita buat ni kalau ada takwa, asitulah punca jadi baik amal kita tu. Tetapi bayang ibu bapa sekalian, amal kita buat tapi tak ada takwa tu. Yakni tak ada takut kepada Tuhan, maka kebaikan kita tu kurang sikit darjatnya, mustawanya. Jadi kata Nabi, sungguh-sungguhlah kamu kena takwa. Wa alaika bil jihad. Dan wajib juga kamu berjihad. Besarlah makna jihad ni. Fa innahu rahbaniyatul muslim. Kerana ibadat orang Islam ialah bersungguh-sungguh berjihad kepada Tuhan semata-mata. Dan wa alaika bi dzikrillah
fa innahu nurun laka. Dan wajib kepada kamu zikir. Zikir sokmo-sokmo, jangan sampai kering lidah, kering bibir, kata Nabi. Dalam hadis hak lain kita dengar, jangan sampai kering. Biar basah sokmo. Tu lafaz hadis tu. Supaya menyebut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikrullah. Jadi hadis ini riwayatnya Imam Ibn Ad-Daris. Definisi takwa. Apakah maksud takwa? Para ulama telah mendefinisikan takwa dengan pelbagai ta'rifan. Maknanya, takwa yang kita belajar ni makna dia bukan satu, bukan dua, banyak. Banyak disusung ulama tu. Namun kata dia, dari segi bahasa, sebab apa dia sebut dari segi bahasa? Dia satu benda kita mengaji kalau melibatkan definisi atau ta'rifan. Satu makna, satu ta'rifan, satu-satu benda, biasanya ulama akan bahagikan ta'rifan ini kepada dua jenis. Kepada dua jenis. Pertama kita panggil ta'rifan dari segi bahasa. Itu yang dia sebut tadi tu. Takwa dari segi bahasa. Maknanya, dalam pembahagian ta'rifan satu-satu benda kita belajar, ulama akan bahagi kepada dua jenis ta'rifan. Satu dari segi bahasa yang kita nak belajar ni. Kedua dari segi istilah. Dari segi istilah. Apa beza ta'rifan satu-satu benda dari segi bahasa dengan dari segi istilah? Beza dia tak banyak, ibu bapa sekalian. Kalau ta'rifan dari segi bahasa, biasanya ta'rifan itu pendek-pendek aja. Makna atau ta'rifan dia kalau dibahas dari segi bahasa, biasanya ta'rifan itu pendek. Tapi kalau dibahas ta'rifan dari segi istilah, jadi panjang lebar lah ta'rifan itu. Kita buat contoh. Contoh. Ni sekarang ni musim haji. Berebut orang atau orang nak pergi haji tu. Naknya pergi haji tuan dia walaupun dah pergi banyak kali, nak pergi lagi, ya Allah, nak perginya haji tu. Haji ini pun ta'rifan dia terbahagi pada dua. Terbahagi kepada dua. Pertama dari segi bahasa. Maknanya pendek-pendek makna dia. Kedua dari segi istilah, yakni panjang-panjang maksud dia. Dari segi bahasa, yakni pendek nak faham mudah, haji ni apa dia? Al-hajju, haji itu lughatan dari segi bahasa, al-qasdu. Kan pendek tu yang saya kata pendek tu. Al-hajju, haji, al-qasdu, tuju, menuju. Kita tinggal harta benda, tinggal anak bini kerana menuju al-qasdu. Itu dia kata ta'rifan dari segi bahasa ni pendek. Tapi kalau dari segi istilah kita belajar dalam kursus haji tu, satu ibadat yang dilakukan dengan syarat tertentu pada bulan tertentu, panjang tu terjemahan ta'rifan. Jadi takwa begitu juga. Dari segi bahasa, yakni pendeknya, membawa maksud takut. Maksud takwa pendeknya ialah apa dia? Takut. Manakala dari segi istilah, yang ni nak faham panjang lebar,
kita nukilkan beberapa pandangan ulama tasawuf. Antaranya pertama, An-Nasru Abazi radhiyallahu anhu. Ni satu tokoh dalam bidang sufism ni, ulama besar ni. Ditanya orang takwa ni apa dia, tuan guru jawab Nasru Abazi. Dia kata takwa ialah seorang yang memelihara dirinya daripada menyembah selain Allah. Dah tak ada orang Islam sembah selain Allah, tak ada tuan. Tapi kena faham apa maksud dia, kehendak terjemahan ni. Satu orang dikatakan takwa apabila dia pelihara diri, dia takut diri dari sembah selain Allah. Maknanya hatta dalam bergantung seharian ni, tawakal kita seharian tu, jangan sampai lari daripada Allah. Kerana apa? Ada manusia dia bergantung kepada kedudukannya, kepada pengaruhnya, kepada harta benda. Ni kita kata dalam perbahasan neraca tasawuf ni, dia kira benda yang sehaluh-haluhnya. Batin awak ni guana dengan Tuhan. Betul lah mulut kata tawakal. Turun rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi hati awak macam mana? Tu dia kata, takwa maknanya satu orang, dia tak tukar kepada Tuhan dengan benda lain. Hatta dalam tujuan hidup, dalam bergantung dia setiap hari. Satu. Rupanya payah tuan ya. Payah juga nak jaga hati tu. Tapi sungguh pun payah. Inilah terjemahan dia. Inilah maksud takwa tu. Mengikut An-Nasru Abazi radhiyallahu anhu. Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari. Ni satu tokoh besar juga dalam tasawuf ni. Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari berkata, takwa ialah kamu jauhkan diri dari perkara yang kalau kamu buat, kamu jadi jauh dengan Allah. Awak jaga. Jangan buat satu benda yang kalau awak buat, jadi jauh awak dengan Tuhan. Itu maksud takwa. Maknanya, dia jaga kedudukan, pandangan, maqam dia di sisi Allah, jangan sampai jatuh, jangan sampai tergelincir. Ada satu tokoh tasawuf ibu bapa sekalian. Nama dia Ibnul Farid. Ibnul Farid. Ini satu tokoh besar dalam bidang kesufian. Pernah dia mengungkapkan satu kata-kata yang kalau kita tak dengar molek-molek, jadi salah fahamlah kita. Apa kata-katanya? Dia kata, aku menghukumkan diriku murtad. Dengar tu. Tu yang kata kalau tak dengar molek, tersilap faham kita malam ni. Pulak dia rakam tu, tersebar ke siapa, ke kutub utara apa semua sekali tu. Yang jadi kecoh pulak lah saya. Gamaknya. Kalau tak dengar molek. Cuba dengar sekali lagi tu. Ibnul Farid, satu tokoh tasawuf. Scholars dalam bidang sufism. Dia kata apa? Aku menghukumkan diriku murtad. Sekiranya aku lalai akan mengingat kepadanya Tuhan. Apa maksud kalam beliau? Dia nak gambarkan begini. Tidaklah patut sangat. Tak patut berdoa lalu. Satu orang yang terima rezeki dari Allah, diberi nyawa oleh Allah, tarik nafas tu bukan 2 minit sekali, tuang tiap-tiap masa. Tiap-tiap masa.
Tiap-tiap masa tarik, hembus nafas. Tarik pula, hembus nafas. Kadang dia tarik panjang, biasanya tidurlah gamuk tu kalau nak tarik panjang. Gamuknya. Jadi tidaklah patut kalau satu orang yang tidak ada waktu barang sesaat pun terlepas dari pandangan Tuhan. Tiba-tiba dia tak ingat kepada Tuhan. Itu maksud kalam itu. Jadi seakan apa dia? Murtad aku. Bukan murtad dalam perbahasan fiqh keluar Islam tu. Bukan. Murtad dari jalan sepatutnya satu orang hamba tidak lupa pada Allah. Itu maksud dia. Makna dalam pertimbangan neraca tasawuf tu. Hati yang patut tak boleh lalai kerana tak ada sekejap terlepas dari Tuhan. Tiba-tiba awak lalai juga. Terkeluar, terpelanting, murtad. Daripada sepatut ia mengingat akan Tuhan. Itu maksud dia. Jadi tu mustahak tu. Mustahak kita dengar, kita perhati. Oh, siapa begini cermat, besar harap dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibu bapa sekalian, orang-orang begini ni guanalah hati mereka tu. Orang Terengganu sebut hati perut. Hati perut mereka ni guanalah, ya Allah. Tak lupa ke Tuhan. Sebut sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga penuh batinnya dengan menyebut asma, sifat, kebesaran Tuhan. Maka bila penuh batinnya dengan Tuhan, maka menjadilah benda-benda walaupun kecil. Walau kecil, walau halus, walau seni, dia teringat kepada Tuhan. Saya buat contoh dulu, ingat ke tidak? Pernah saya buat contoh dulu. Tuan-tuan ingat ke tidak? Tak ingat tu, jawab jemaah. Tak apalah, kalau dah ingat kita ulang sekali lagi ya. Saya pernah buat contoh dulu. Orang tua kita di kampung tu, bila dia nak buat rumah, apa dia cari dulu? Kiblat. Dia cari kiblat dulu. Maka orang tanya kenapa cari kiblat ni? Nak semayang ke? Dia kata dah. Bukan nak semayang dah. Aku nak buat rumah, nak buat jamban, nak buat tandas. Takut silap tak tahu kiblat, buang air menghadap kiblat. Nampak tak cermat? Ni kita kata cermat walau benda kecil. Usah kata buang air menghadap kiblat, meludah ke arah kiblat pun orang tua dulu tak ambuh tuang, tak ambuh. Ludah menghadap kiblat, tak nak. Walhal hukum dia bukan haram, tidak haram. Ni kita kata apa dia? Kesan batinnya halus. Kesan batinnya semakin halus. Macam mana batin semakin halus, semakin bersih? Zikrullah. Menyebut, mengingat Allah sokmo. Jadi semakin dekat, semakin penuh hati kita dengan Allah, maka benda kecil pun pada kita besar. Satu scholars besar dalam bidang tafsir, mati dah ni, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, meninggal lebih kurang 26 tahun yang sudah. Satu alim besar dalam bidang tafsir dalam dunia Islam kita, punya alim sampai kerajaan Arab Saudi pinjam Imam Sya'rawi ni dari negara asalnya Mesir. Pinjam. Dia kata kami pinjamlah Sya'rawi supaya mari dia ke negara kami mengajar ulama kami, bukan mengajar rakyat kami, mengajar scholars kami. Dan kata kerajaan Arab Saudi, kalau ia sudi mari mengajar scholars kami di sini dan duduk dia di sini, kami nak beri hadiah. Nak beri hadiah. Hadiah apa tuan?
satu liang lahat di perkuburan Baqi'. Kalau mati, kami sedia dah satu liang lahat di Baqi'. Allah. Apa lagi tuan-tuan kita nak tuang? Sedangkan Nabi kata, kalau kita bercita-cita mati, bercita-citalah mati di tanah haram. Mekah kah, Madinah kah. Ni pula ditanam di Jannatul Baqi'. Allah. Ni sekolah besar. Kerana terlalu asyik dia dengan Tuhan. Ni kepribadian dia, zikir dia. Zikir dia seorang dengan Tuhannya. Sepanjang dia duduk Mekah kah atau Madinah kah, dilihat oleh muridnya, dia tak pernah pakai lapik kaki. Tak pernah pakai selipar kasut, tak pernah tuang. Maka ditanya orang kenapa? Kerana terlalu memuliakan tanah haram. Apa katanya di Madinah? Seperti kalam yang disandarkan kepada Imam Malik. Imam Syafi'i tak pernah tengok gurunya Imam Malik naik unta atau naik kuda sepanjang di Madinah. Jawab Imam Malik, aku malu. Di dalam tanah Madinah ini adanya jasad Rasulullah SAW. Benda ni adakah fardu, adakah wajib? Tidak. Melainkan kenapa? Semakin dekat, semakin bersih batin satu orang kepada Tuhan, sehingga benda-benda yang kecil itu adalah benda besar pada dia. Itu yang dikatakan oleh Sahlul Abdullah Al-Tustari, satu tokoh besar dalam bidang tasawuf. Semakin dekat satu hamba kepada Tuhannya, maka ia memiliki kesedihan-kesedihan yang tidak dipaham oleh orang lain, melainkan dia dengan Tuhan saja. Itu yang kadang berdoa dia menangis. Kita berdoa juga sama macam dia baca juga. Kenapa tak menangis? Dia baca Quran, surahnya sama dengan kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang soleh dekat dengan Tuhan, dia baca ayat sama juga. Tapi bunyinya lain sikit. Bunyinya gimana? Gini. Ya ayyuhalladzina amanu. Menangis dia. Mana Ustaz Datuk buat contoh kuat sangat bunyi tu Ustaz? Mana mengantukkan segar habis dah semua sekali tu. Menangis dia. Kita kata kenapalah tuang menangis? Saya baca ayat sama tapi tidak sampai menangis begini. Jawab dia, bila Tuhan kata wahai orang-orang beriman, aku takut aku ni tak termasuklah dalam panggilan Tuhan tu. Nampak tuan ya? Jiwanya, batinnya. Allahu Akbar, kaya Tuhan dia. Usah kata kita generasi sekarang ni, usah kata nak sama dengan generasi dulu. Dengan generasi orang-orang tua kita pun kalah kita tuan. Orang tua kita dulu ya, zikir sampai 100,000 sehari. Ingat tak tuan? Oh, zikir sampai 100,000 sehari. Tok orang kita di kampung tu terbaring atas lembek kabu. Subhanallah, subhanallah, sampai 100,000. Biasa bagi orang dulu. Ini nak kata jauh-jauh kita ni ya. Jauh. Ni kata Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari, takwa kamu jauhkan diri dari perkara yang kalau kamu buat, kamu pula jadi jauh dengan Allah. Ni kata Muhammad Ar-Rawzabari. Manakala Syekh Ibnu Athaillah kata, takwa terbahagi kepada dua. Dengarlah tu. Ibnu Athaillah, maha guru besar dalam bidang tasawuf, dia kata apa dia? Takwa ni sebenar dia terbagi dua. Pertama, takwa zahir. Kedua, takwa batin. Takwa zahir, awak jaga batas hukum-hukum syarak.
halal haram, makruh sunat, haru, awak jaga ya. Jaga. Tetapi takwa batin, awak jaga niat biar kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Itu kata dia. Takwa zahir, awak jaga. Hak mana halal haram, makruh sunat, haru, jaga. Tapi takwa dalam batin, awak jaga jangan sampai lari daripada Allah. Mana lillah, lillahi ta'ala. Payah juga nak jadi lillah, payah tuan. Sahaja aku semayang duha kerana mertua mari di rumah. Payahnya. Payah ya. Payah tuan. Payah. Walhan sebelum mertua dia sampai di rumah. Semayang subuh dia tu usalli fardu subhi gajahi. Lillah. Ni yang kita nak kata contoh mudah. Contoh mudah. Takwa yang zahir, awak jaga-jaga. Halal haram, sunat makruh, harum. Takwa batin Ustaz, kata Ibnu Athaillah, takwa batin, awak jaga niat tu biar lillah. Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu kata Ibnu Athaillah. Salq bin Habib radhiyallahu anhu kata pula, takwa ialah engkau menanti cahaya daripada Allah demi mengharapkan pahala di sisi Allah, serta engkau menjauhkan dirimu dari segala perbuatan maksiat, menerusi petunjuk dari Allah juga, kerana menghindari serta takut akan seksanya. Makna nak ibadat biar betul ditunjuk oleh agama. Jangan tambah, jangan kurang. Begitu juga kalau nak jauh daripada satu benda ditegah Tuhan, biar seperti ditunjuk oleh agama, jangan tambah, jangan kurang. Selamatlah kita kerana mengikut yang Nabi tunjuk tu. Ya. Kalau nak buat contoh banyaklah, tapi tak mau buat contoh tuan ya. Takut jadi bolok dalam seminggu dua ni. Ilmuwan kita nampak bertegang sikit, bergaduh, berkhilaf sikit. Jadi tak boleh tambah bolok-bolok tu. Ya. Inilah kata dia antara definisi takwa di sisi ulama tasawuf. Seperti yang dinukilkan oleh satu tokoh besar dalam bidang tasawuf, Imam Khusyairi namanya. Imam Khusyairi ni, dia ada karang satu karya. Judulnya Risalah Khusyairiyah. Risalah Khusyairiyah. Tawaduknya Imam Khusyairi, dia tak namakan kitab dia ni kitab. Dia tak kata kitab dia ni kitab. Walhal kitabnya jadi rujukan dalam bidang tasawuf. Dia tak kata ni kitab. Dia kata apa dia? Risalah. Tu dia beri nama Risalah Khusyairiyah. Apa maksud risalah? Risalah ni macam himpunan nota lah. Tak sampailah buku Ustaz. Coteng-coteng nota saja. Punya tawaduk dia. Tawaduk, dia tak kata kitab. Ni nota-nota kecil saja. Ni Imam Khusyairi. Takwa merupakan puncak segala penghasilan amalan. Mana kita beramal, apa kita nak? Tu kita panggil buah. Buah yang kita nak, apa dia dari amal kita tu? Yang tuan-tuan dan saya ni mari ni, ke masjid ni. Ujang ribut peti tu, siapa? Saya daripada Bangi tuan. Nak boleh ke siapa kalau hujan ribut begini, Allah. Nak hari Jumaat. Hari Jumaat ni penghulu sekalian jam ya. Jamnya hari Jumaat. Tapi kenapa tuan-tuan dan saya mari juga rumah Tuhan ni? Tunggu pula selepas mayang nak mendengar kalam Tuhan ni. Apa kita nak? Apa yang kita nak? Kita nak timbul takut.
pada Allah, takut. Allah terima ke tidaklah aku semayang sunat tadi tu, takutlah tu. Aku ni dengar hadis dibaca malam ni, naik rasa takutlah, ya Allah, umur sudah banyak, amal macam mana lah, takutlah tu. Jadi takut ini, takwa, kata dia buah segala amalan. Amal kita buat nak timbul rasa takut. Kalau ada orang beramal, terlintas dalam hatinya, dia lebih molek, lebih baik dari orang, maknanya amal dia tu tak ada buah. Belum keluar buah lagi. Kenapa buah tak keluar? Kalau orang menanam pokok, mungkin air tak cukup ke? Zikrullah. Mungkin matahari tak cukup ke? Semayang malam. Mungkin benih asal waktu tanam tu tak molek ke? Niat awal-awal. Tu nak katanya tuan, buah itulah takwa, takut. Ia bukan semata-mata teori. Kata dia bukan dengar saya baca begini, tuan-tuan tolong dengar. Kita boleh tahu teori lah. Tapi praktikal tu macam mana? Orang nak pergi haji, dia masuk khusus haji perdana, khusus haji umrah, macam-macam lah. Tengok ke slide dengan tulisan nota hak tukang beri khusus tu, berasa mudah je. Sebab apa? Dia kata haji ni sebenarnya tak lama. Tengok, bila kita pergi khusus haji, dengar tukang beri khusus kata haji ni tak lama, kita kata oh lega lah. Mana hak duduk sampai 40 hari, duduk nak ambil fadilat semayang, nak buat ibadat. Tapi kalau sebut haji, tak lama. Dia hanya 5 hari je. 5 hari tu pun lama, 4 hari. Kalau kita nafar awal. Kalau nafar tadi, gila 5 hari. Yaum Arafah wukuf. Kemudian harinya Idul Adha. Hari walaupun hari raya, ia bermula hari kita ibadat udhiyah, sembelih binatang korban. Tambah 3 hari lagi, 11, 12, 13, dia panggil ayyamu tasyrik. Hari-hari tasyrik, jadi 5 hari. Nak melontar jamarah. 3 jamrah. Tiba-tiba tuang nafar awal pula. Jadi 4 hari. Bila kita dengar orang kerusuh kata, haji ni 4-5 hari aja, kita kata, oh, tak payah. Itu teori. Siapalah ke Jeddah, nak cak tu pun. Hilang dah hak kita zikir tak diambil air semayang tuang. Macam-macam benda keluar dalam hati, dalam mulut keluar. Orang Arab ni kali yang mari USJ memang parok lah kena contoh. Nak kata apa dia tuan? Praktikal lain. Al-Quran sebut apa kalau haji? Cuba dengar. Bila sebut haji, Quran kata ada 3 benda jaga. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Orang pergi haji ni jaga, jangan rafas. Apa dia rafas? Perkara melibat syahwat. Maaf sebut jemaah sekalian ni, maaf sebut. Antara soalan yang paling banyak setiap kali musim haji yang kita terima, kebetulan kita berada di tanah haram juga, diizin Tuhan buat haji juga, antara soalan yang paling banyak diterima apa dia? Berkait dengan rafas. Contoh dia ambil haji ifrat, lama dalam larangan ihram. Syahwat ni pula tuan Allah. Duduk tempat panas, bercampur gaul, bangsa macam-macam jenis. Syaitan pula waktu haji tu kau jahat tu. Dalam larangan ihram tu lagi lah, ya Allah. Fala rafat. Wala fusuq. Jangan buat fasik. Fasik ni tuan, tak payah sebut benda banyak lah. Kata korang apa ni, makan benda syubhat, buat kerja haram. Tak usah kira hak tu benda jelas nampak.
Fusuk ni tuan, yang ada sini kita biasa buat, kalau tak kena gaya di Mekah lagi teruk kita buat. Apa dia? Tuan-tuan kata isap rokok mau usap, bukan. Saya tak suka sebut benda-benda hak ramai orang banyak. Biar tu biar. Tambah sebut takut terkecil hati ramai jemaah ni. Tambah sebut bukan benda tu. Tu pun dah terkecil dah sikit tu. Contohnya. Dah apa dia? Tuan keluar masjid sekarang. Bawa kereta pusing, nak U-turn tu depan bala polis kita tu. Lampu hijau, orang depan bawa slow. Kita nak kejar hijau. Apa benda kita kata maaf? Masing-masing dah. Oh, bertuahnya kereta merah. Tak ada orang sebut begitu. Orang tua dulu betul. Bertuah sungguh. Saya rasa tak ada. Ni piyah tengah kemas lagi ni. Sambil orang depan slow. Apa kita kata? Tu termasuk fusuk. Fusuk tu. Kita pergi Mekah. Allah. Jawaz immigration tu. Dengar lambat. Kita tak boleh tahan dah. Dah. Orang nak U-turn traffic light pun kita biasa dah tak tahan sabar. Di sana 2 jam, 3 jam tu nak tahan. Tak boleh. Arak ni pula dia panggil arak dulu. Kita ni hak USJ semenyih apa dia duduk kat sini. Arak dulu. Ni Tuhan uji. Bersesak pula. Berkongsi tandas. Buat kerja haji. Nampak tak Tuhan? Tuhan sebut awal. Wala fusuk. Kerana kaki awak jumpa orang macam-macam jenis perangai, bangsa, seluruh dunia lagi. Allahu Akbar. Fala rafata, wala fusuqa, wala jidal. Jangan baloh benda yang tak ada manfaat. Baloh benda tak ada manfaat. Baca benda ni, sebut benda tu, ulang benda ni. Haji umrah ni tuan, dia melibat perbuatan, bukan bacaan. Haji tu kita panggil kerja haji. Sebab dia melibat perbuatan. Tuan nak baca apa? Betul dipandu oleh ulama' disebut sekian. Adakah kalau tak baca jadi batal? Tak, dia perbuatan. Lontar. Sa'i di masa baina Safa wal Marwah. Tawaf, perbuatan. Wukuf, perbuatan. Jadi, makna kata dia tak akan sama. Kita baca definisi takwa, tapi nak sebut praktikal takwa. Payah tuan. Tapi tak apalah. Sekurangnya kita baca tu. Yang ulama' susung, ulama' tulis tu. Tidak dikira sempurna takwanya satu-satu orang. Sekiranya ia masih menyerahkan bahagian hidupnya sekalipun sekecil zarah sahaja kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Katanya lagi takwa seumpama buah yang manis yang terhasil apabila pokok syariat dijaga dengan sebaiknya. Maknanya, orang yang mendapat takwa sebenar-benar hasil daripada pokok syariat yang benar. Mana panduan agama yang benar. Apabila seorang itu dikurniakan takwa menerusi jalan hidayahnya, maka terarahlah pandangan batinnya kepada akhirat yang bersifat hakikat. Ia akan mengambil dunia hanya sebagai pinjaman sahaja. Al-Qattani pernah mengumpamakan. Al-Qattani ni tokoh tasawuf. Ia mengumpamakan takwa seperti berikut. Sesungguhnya dunia diciptakan hanya semata-mata untuk manusia menerima cobaan. Yang dengan sebab cobaan itu ada manusia jadi dekat kepada Allah. Manakala akhirat pula Allah cipta untuk manusia bertakwa, Allah balas ia di akhirat. Satu tokoh tasawuf ditanya muridnya, apa tujuan Allah cipta dunia?
apa tujuan Allah cipta akhirat? Jawabnya, Allah cipta dunia sebagai tempat Allah uji. Allah uji manusia. Sedangkan Allah cipta akhirat sebagai tempat Allah balas. Allah balas siapa yang berjaya dalam ujian atas dunia dulu. Makna kalau atas dunia ni susah sikit, itu memang sepatutnya tuan, memang tepat dia. Tetapi akhirat, Allah balas kepada sesiapa yang sabar menerima ujian atas dunia dulu. Itu katanya tujuan Allah cipta dunia akhirat. Bahkan diriwayatkan Imam Abu Hanifah, tengok, dia buat contoh orang takwa. Dia kata riwayat ada sebut contoh orang takwa ni Imam Hanafi. Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi itulah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni punya takwa. Suatu hari ia berjalan di tengah panah terik. Panah tu. Sedangkan ada pokok-pokok rimbun teduh sekeliling jalan. Kalau dia nak pergi ke depan tu pun apa salah? Jalan bawah pokok redup, apa salah? Dia tak berjalan bawah pokok redup. Dia berjalan tengah panah. Maka muridnya tanya, kita bila belajar ni ada guru mursyid, guru hak kita boleh ambil contoh, kita tentu nak tahu kenapa tuan guru buat begini, nak belajar, nak tahu. Maka muridnya tanya, kenapa tuan guru berjalan tengah panah, tidak berjalan bawah pokok tu, kan nak pergi ke depan, lalu bawah pokok pun tak pergi. Kata Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Tidak boleh aku berjalan bawah pokok redup ni. Kerana orang yang menanam pokok ini masih berhutang dengan aku. Orang tanam pokok ni, tuang punya pokok ni, dia berhutang, tak habis bayar lagi dengan aku. Kalau aku lalu bawah pokok ni, teduh pokok dia, seakan aku mengambil riba dari hutang yang aku beri dan dia dah habis bayar lagi. Tengok tuan takwa. Seolah-olah apa dia? Awak tak habis lagi hutang saya tak? Saya duduk bawah pokok awak. Awak tak habis lagi bayar sekian kan? Saya guna ni awak. Nampak tuan? Seakan aku mengambil riba. Keuntungan daripada hutang yang aku beri, dia tak ada daya nak bayar habis lagi. Kenapa benda begini berlaku? Takwa lah tu. Takwa menyebabkan darjat satu orang kepada Tuhannya berbeza. Darjatnya mustawa dia. Semakin tinggi darjatnya, semakin dia memiliki halus batinnya, sehingga benda kecil baginya besar. Yang kita orang awam pun tak sedar, tak nampak. Ya. Dan ini bertepatan dengan hadis, kata Imam Abu Hanifah, ada hadis. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang awak ambil untung atas hutang yang awak tolong orang tadi itu adalah riba. Berkata Al-A'mashi radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinih wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinih. Sesiapa yang bermodalkan takwa, maka tak ada mulut boleh kira untungnya orang berniaga atas dasar takwa. 1, 2, 3 untung lagi. Kerana takwa Allah untung masuk pula. Pahala mari pula. Tak larat nak kira. Tetapi sesiapa yang modal pokoknya dunia, maka lidah dia pun tak mampu nak kira betapa rugi agama dia. Tak boleh nak kira terlalu banyak, rugi. Habislah tuan ya. Habis dah kuliah kita. Barulah nampak segar belaka jemaah kita ya.
dah kembali ke alam nyata belaka dah. Kita dah habis dah tuan. Akan datang kita sambung pula. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.